Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung pembelajaran kita 6.3 tangen kepada bulatan. Hari ini kita akan sentuh tangen sepunya. Okey, jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan tangen sepunya. Okey, tangen sepunya kepada dua bulatan. Okey, kita kena ada dua bulatan. Okey, so tangen sepunya kepada dua bulatan ialah satu garis lurus yang merupakan tangen kepada kedua-dua bulatan. Okey, jom kita tengok gambar rajah. Okey, gambar rajah yang pertama. Okey, dua bulatan yang terasing. So, kita mesti ada dua mesti kena ada dua bulatan. So, sekarang kita tengok yang pertama, bulatan yang sama saiz. So, kita ada dua bulatan sama saiz. Okey, kita tengok ini garisan yang tangen yang pertama. Contohnya ini AB. Okey, so ni ada satu tangen AB, satu garis AB. Okey, tangen ni dia sentuh satu dekat. Contohnya ini adalah bulatan X, yang ini adalah bulatan Y. So, dia sentuh satu pada bulatan X, satu lagi dia sentuh kepada bulatan Y. Okey. Setelah kita ada pula garis EF. So, EF ni juga adalah tangen kerana dia menyentuh satu titik pada bulatan X, satu titik pada bulatan Y. Okey, ada lagi satu garis ni. Contohnya ini garis apa? KL. Lagi satu yang ni pun ada MN. Okey, kalau kita ada dua bulatan yang terasing dan bulatan tu sama saiz, bilangan tangen sepunya, okey, ni kita panggil tangen sepunya lah. AB ni adalah tangen sepunya untuk X dan Y. Contohnya cakap macam tu. So, bilangan tangen sepunyanya adalah 4. Okay, sama juga dengan bentuk yang ni. Untuk bulatan yang berlainan saiz, kalau dia terasing, bilangan tangennya juga adalah 4. Okey, faham? Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Dua bulatan yang bersentuh di luar. Okey, dua bulatan yang bersentuh di luar. Dia tersentuh kat luar ni. Dia ada dua bulatan. Bulatan ni sentuh kat luar. Yang tadi bulatan berasingan. Okey. So, kalau ada bulatan yang bersentuh di luar, so kita tengok bulatan yang sama saiz dulu. Sama saiz, dia bersentuh kat luar. So, ini tangen pertama, tangen kedua, tangen ketiga. Kalau bulatan yang berlainan saiz, okay, ni bulatan besar, yang ni bulatan kecil. Dia bersentuh kat luar dia. Okey, sama juga, dia juga ada 3 tangen. 1, 2, 3. Okey, so bilangan tangen sepunyanya adalah 3. Okey, seterusnya kalau kita ada dua bulatan yang bersilang. Ni nampak bulatan ni bersilang. Bulatan ni pun bersilang. Okey, kalau bulatan yang sama saiz, kalau dia bersilang, tangen dia ada 1, 2. Kat sini tengah-tengah tak ada. Okey. Untuk yang berlainan saiz pun ada 2. 1, 2. Okey, memang dia ada 2 je lah. So, bilangan tangen sepunya untuk dua bulatan yang bersilang adalah 2. Okey. Terusnya, dua bulatan yang bersentuh di dalam. Dia bersentuh kat dalam. Yang tadi bersentuh kat luar. Macam mana tadi bersentuh kat luar? Kalau bersentuh kat luar, contohnya macam tu, bersentuh kat luar. Okey. So, yang ni bersentuh dekat dalam. Okey, bersentuh dekat dalam. Bulatan yang berlainan saiz. Dia hanya untuk bulatan yang berlainan saiz lah. Kalau dia sama saiz, macam ni, sama pula 2. Macam tu kan? Tak jadilah. Okey, jadi dia untuk bulatan yang berlainan saiz. So, tangen dia hanya ada satu sahaja. Bilangan tangen sepunyanya ada 1. Okey. Jom kita tengok soalan apa yang berkaitan dengan tangen sepunya. Okey, contoh 19 dalam buku teks. Rajah di sebelah menunjukkan dua bulatan. Okey, ada dua bulatan. Dua bulatan, kita tengok bulatan A dan bulatan B berpusat di A dan B dengan jejari
4 cm. Maksudnya A ni dia jari 4 cm dan 3 cm masing-masing. Yang bulatan yang kecil ni jari dia 3. Diberi PQRS. Mana PQRS? PQRS ialah tangen sepunya. Awak nampak ni, dia tangen sepunya. PQRS ni satu garisan yang menyentuh satu titik pada bulatan yang pertama dan satu titik pada bulatan kedua. So, dia adalah tangen sepunya. So, dia kata diberi PQRS ialah tangen sepunya kepada kedua-dua bulatan tersebut. Hitung nilai X. Nak cari nilai X dekat sini. Macam mana nak cari nilai X dekat sini? Okey. Okay, sekarang ni kita dah tahu ini 4 cm. Ini 3 cm. Dia jari tadi. So, dekat sini pun, sini berapa? 4 lah. Yang balance sini 3. Jadi, berapa panjang AB ni? Okay, panjang AB ni adalah 7 cm. Okay. Okay, so kita boleh lukis pula semula. Okay, so ini awak tengok gambar rajah ni, dia lukis semula. Okay, dia lukis yang ni Okay, QR. Yang ini BR 3 cm. AQ. Okay, AQ ni semua 4 cm. So, dekat sini, dah tahulah sini 3. So, lebih kat sini adalah 1. Yang dekat sini ni adalah 1. Okay. So, nak cari X. Okay, daripada bentuk ni kita boleh buat satu lagi segitiga. Okay, so ni ada segitiga macam ni. Okay, so kita fokuskan kepada segitiga ni. Okay. Okay, so X dekat sini. Kan tak nampak pula. Okay, X dekat sini. X ni adalah sudut. Okay, sudut. Jadinya kita dah pernah belajar dah. Sin, cos, tangent. Okay. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut saya. Okay. So, nak guna yang mana nak cari nilai X? Kita ada ini sudut tegak. Bertentangan dengan sudut tegak. Yang ini adalah hypotenuse. Okay. 1 cm ni bersebelahan ke bertentangan? Ini adalah bersebelahan. So, kita ada sebelah dengan hypotenuse. Nak guna yang mana? Sebelah dengan hypotenuse. Kita guna K. K ni untuk cos. So, kita pergi ke sini. Cos X. Okay, cos X sama dengan sebelah. Yang mana sebelah dia? 1 per dengan hypotenuse dia. Berapa hypotenuse dia? 7. Jadi nak cari X, cos pergi kat sini jadi cos negatif 1. Macam mana nak tekan kalkulator? Shift cos. Okay, so shift cos dalam kurungan 1 per 7. Awak akan dapat 81.79 darjah. So jawapannya 81.79 darjah. Okay, faham? Okay, itu contoh 19. Okay, kita tengok. Hari ini cikgu akan tunjukkan satu soalan untuk uji minda 6.3E muka surat 159. Okey, ini adalah dua bulatan. Okey, dia ada tangen sepunya. Ada berapa tangen sepunya dia dekat sini? Ada 2. ART ni dengan BST. Okey. Okey, dia kata rajah di sebelah menunjukkan dua bulatan dengan jejari. Okey, dengan jejari dia bagi tahu 3 cm dan 2 cm. Okey, so ni bulatan yang besar ni jejari dia 3, bulatan yang kecil ni jejari dia 2 dan berpusat di O dan P masing-masing. Okey, ni adalah pusat O dan P. Okey, diberi panjang CD. Okey, awak tengok ni CD sama dengan DP. Okey, bila dia kata CD sama dengan DP, daripada C sampai dekat P ni berapa cm? Dia adalah 2 cm. Kenapa? Macam mana kita boleh tahu dia 2 cm? Sebab dia adalah jejari. Okey, untuk bulatan ni jejari dia 2. Jadi CP pun 2. Bila CP dekat tengah-tengah ni ada D. Dia kata CD sama panjang dengan DP. Jadi 2 bahagi dengan 2.
Dapat berapa? Okey. So, jadinya dekat sini CD 1 cm. DP pun 1 cm. Okey. Ini 1 cm. Ini 1 cm. So, dia kata hitung panjang dalam sentimeter betul kepada dua tempat perpuluhan. Okey. So, yang pertama kita nak cari A. AOP. Berapa panjang O sampai P? Okey, O sampai P. Mudah je ni. O sampai P. O sampai D berapa? O sampai D 3. D sampai P 1. Jadi berapa semua? 4 cm. Okey, so OP, panjang OP adalah 4 cm. Okey, yang kedua kita tengok B. Okey, untuk B. Okey, untuk B nak cari BS. Okey, BS. Mana BS? Yang ni BS. Okey, tu BS. Jadi untuk cari BS, okey, kita lukis semula. Kita lukis semula tadi macam bentuk tadi tu. Okey, BS macam ni. Kat sini. Okey. Kat sini apa? B S. Okey, sini O P. Okey. Okey, apa yang kita dah tahu dekat sini kita tulis. Okey, apa yang kita dah tahu? OP. Tadi OP dah tahu dah. Ni 4 cm. Okey. So, ni kita boleh buat garisan dia. Okey, dia ada segitiga bersudut tegak dekat sini. Dekat sini berapa panjang dia? 1. Macam mana boleh tahu 1? PS. PS ni je jari untuk yang ni di 2. Okey. 2. Sini 2. Sini 2. OB ni panjang ni semua adalah 3. Okey. Bila panjang ni semua 3, dekat sini 2. Yang balance ni 1 lah. Okey. So, macam mana nak cari BS? Kita guna teorem Pythagoras. Okey, guna teorem Pythagoras. Okey. Ini adalah segitiga bersudut tegak. Okey, ni 1, sini 4. Okey, 4 ni adalah hypotenuse. So, macam mana kita nak cari BS? Panjang BS. Okey. Cari panjang BS. BS sama dengan punca kuasa. Okey. 1 kuasa 2. Sorry. Bukan 1 kuasa 2. Hypotenuse ni tolak dengan ni. Okey. 4 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Ini awak tekanlah kalkulator dan pastikan awak dah ambil dia 2 tempat perpuluhan. Sebab dalam soalan dia dah nak bagi tahu untuk 2 tempat perpuluhan. Okey, so dapat 3.81. Okey, faham? Okey, itu untuk B. Kita tengok pula untuk C. Okey, so untuk C. Okey, untuk C nak cari BST. Okey, yang ni panjang sikit Nak cari BST yang pertama sekali. Okey, lukisan kita ni BST. BST ni dekat sini. Ini BST. Okey, sekarang ni macam ni Okey, BST macam ni. Okey, ni adalah segitiga lah sebenarnya. Okey, sini sudut tegak. Kita dah belajar. Okey, sudut tegak. Jadi, kita cuba dapatkan berapa sudut dekat sini. Dekat sini berapa sudut dia. Okey. So, kita lukis semula sudut tu. Okey. Contoh kita letakkan dia X kat sini. Okey. X BST yang dekat sini O. Okey. OB berapa panjang OB? 3. Okey. Sini tahu tak berapa? Kita tak tahu OT kita tak tahu. Tapi kita boleh cari menggunakan satu lagi segitiga yang ada kat sini, iaitu yang ni.
Yang dekat B tadi kita ada lukis. Okey, so dekat B tadi. Okey, daripada soalan B ni. Okey, so kita cari. Okey. Berapa panjang tadi kat sini? 1. Sini 4. Sini 3.8. 1. Yang kita baru dapat dekat B. Okey. Jadi kita cari sini X. Contohnya sini adalah X. Okey. Okey, kita boleh je nak guna sin ke cos ataupun tangent. So contohnya kat sini kita gunakan cos. So cos X sama dengan cos apa per apa? Cos awak kena ingat balik lah kalau siapa yang tak ingat. Okey. Saya takut hantu. Kalau saya hantu. Okey, bersebelahan per dengan hypotenuse. Okey, ini sudut X, ini sebelah dia 1, hypotenuse dia 4. So nak cari X sama dengan cos negatif 1 per 4. Tekanlah kalkulator, awak akan dapat 75.52. Okey, tu baru dapat sudut X. Okey, sekarang soalan kita nak cari BST. So, nak cari BST. Okey, yang ni kita tahu dari sudut dia berapa? 75.52. Okey, yang ini sudut X adalah 75.52. Okey, jadinya kita buat, kita ambil lah. Kita sekarang ni ada X, ada 3. Kita nak cari ni. Okey, ini sudut X. Ini bersebelahan. Yang ini bertentangan. Kalau untuk bersebelahan dengan bertentangan, kita guna T. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut saya. So, tangent 75.52 sama dengan bertentangan per dengan hypotenuse. So, yang mana bertentangan dengan dia? BST lah bertentangan dengan dia. BST per dengan bersebelahan dengan dia 3. Okey. So, tekan kalkulator. Tangent 75.52. Awak akan dapat 3.87 sama dengan BST per 3. So, nak dapatkan BST 3.87 darab dengan 3 dapat 11.61. Okey. Jadinya BST, panjang BST 11.61 cm. Pastikan 2 tempat perpuluhan. Okey, faham? Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.